Malaysia dan Singapura bagai aur dengan tebing, saling memerlukan. Sesi pemukiman pemimpin-pemimpin Malaysia dan Singapura yang ke-10 adalah ruang untuk merungkai pelbagai isu serta mengukuhkan lagi hubungan yang telah sedia ada rapat. Yang Berhormat Perdana Menteri menyampaikan ucapan tahniah atas pelantikan beliau sebagai Presiden Singapura ke-9 bulan lalu. Mesyuarat yang membincangkan pelbagai isu ini diketuai Perdana Menteri kedua-dua negara. MSBDF telah dimeterai pada tahun 2004 untuk mengeratkan kerjasama antara sektor swasta Malaysia dan Singapura dengan meneroka peluang-peluang perniagaan dan pelaburan di negara ketiga. Kini skopnya diperluaskan untuk merangkumi projek-projek yang dilaksanakan di Malaysia dan Singapura. Terima kasih kepada tim MITI yang telah bertungkus lumus dalam penyediaan input-input yang dibentangkan. MITI telah mengadakan perbincangan lanjut bersama Masdar bagi memperincikan rancangan mereka untuk melabur sehingga 37.8 bilion ringgit di dalam sektor tenaga diperbarui di Malaysia. Hilang di mata, di hati jangan. Terima kasih kepada Datuk Seri Isham, mantan KSMIT, Datuk Syarul Watini, mantan pengarah urusan kumpulan MIDF dan Datuk Abdul Latif Haji Abu Saman, mantan ketua pengarah MPC. Atas khidmat bakti yang ditaburkan selama ini, Belanjawan 2024 memperuntukkan pembiayaan sebanyak 200 juta ringgit untuk menubuhkan dua dana baharu iaitu NIMP Industrial Development Fund dan NIMP Strategic Co-Investment Fund. Kami membincangkan status terkini hasil daripada misi galakan perdagangan dan pelaburan serta isu-isu berbangkit. Adia merupakan salah satu pelabur utama UAE dan dana berdaulat ketiga terbesar di dunia. Jumlah aset di bawah pengurusan mereka adalah dalam lingkungan 853 bilion US$. Antara sektor kerjasama yang berpotensi diterkai di Malaysia, termasuk tenaga boleh diperbarui, keselamatan makanan dan teknologi hijau. Saya menjadi jurujual bagi Malaysia sebagai destinasi pelaburan terpilih untuk pelbagai lapisan pelabur. Malaysia ialah pengeksport perabot ke-8 terbesar di dunia. Mengeksport ke lebih 160 negara, kita juga merupakan 3 pengeksport teratas dari Asia bersama-sama China dan Vietnam. Kali ini saya bawa wakil daripada semua kementerian yang terlibat untuk mendengar isu yang dihadapi industri dan mencari jalan penyelesaian. Program ini membolehkan pekerja diberi latihan sambil bekerja untuk meningkatkan kemahiran mereka. Sehingga kini lebih 10,000 pemohon telah berdaftar untuk program ini dengan penyertaan hampir 500 syarikat. Malaysia Productivity Corporation akan terus berusaha meningkatkan jumlah syarikat yang terlibat agar lebih ramai rakyat Malaysia dapat menaik taraf kemahiran mereka. Pelan Induk Perindustrian Baharu atau NIMP 2030 memerlukan komitmen semua pihak, bukan sekadar pelaksanaan di peringkat kerajaan. Pertemuan seperti ini bukan sekadar platform untuk dialog, tetapi penting dalam membentuk masa depan lanskap perdagangan dan pelaburan kita. Malam MITI adalah ruang untuk MITI mengiktiraf dan menghargai sumbangan warga MITI sepanjang tahun. Bukan sahaja semasa bekerja, malah untuk aktiviti sosial dan kemasyarakatan juga. Kita pun kalau rasa dihargai, maka kita akan lebih bersemangat untuk terus berkhidmat dengan penuh dedikasi. Sarapan kali ini di kedai Wak Dol, Kampung Bukit Naga, Kota Raja di Kelang. InsyaAllah saya akan banyakkan lagi program-program santai begini untuk mendengar suara orang ramai dalam menambah baik usaha kerajaan. Saya telah melawat Pusat Kebajikan Wajah Home dan Pusat Kebajikan Rumah Rakan di Taman Sentosa Kelang untuk menyampaikan sumbangan pakaian kepada para pengundi dan sumbangan tunai kepada rumah kebajikan. Semoga sumbangan yang disampaikan dapat menambah keceriaan para penerima dalam menyambut Deepavali tahun ini. Allahyarham merupakan pengasas UMNO Cawangan Sri Angkasa Seksyen 27. Semoga Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan diberikan Allah kedamaian yang abadi. Amin. Walaupun persekitaran global semakin mencabar, perdagangan dua hala dengan Jepun tahun lalu meningkat sebanyak 21.4%, menjadikan Jepun rakan dagangan keempat terbesar Malaysia. Dari segi pelaburan, Jepun adalah antara sumber FDI tertinggi untuk Malaysia sejak 1980-an. Malah, untuk 2023, Malaysia optimis FDI dari Jepun akan melebihi 30 bilion ringgit, menandakan keyakinannya tidak berbelah bagi pelabur Jepun terhadap Malaysia. Itulah dia sorotan aktiviti saya sepanjang minggu lepas.